Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 3, bab 7, pelan dan dongakan. Okey, kita akan tengok 7.1 unjuran ortogon. Okey, standard pembelajaran hari ini ialah melukis unjuran ortogon. Okey, apakah satah dan normal kepada satah? Okey, anda telah mempelajari objek dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Setiap objek terdiri daripada permukaan rata atau permukaan melengkung atau kedua-duanya. Okey, kamu tengok di sini. Yang ni silinder. Contoh silinder apa? Tin susu. Okey, tin susu kamu. Okey, kamu boleh tengok di rumah kamu. Pergi ambil apa-apa tin susu, tin sardin. Tengok atas ni adalah permukaan rata. Atas ni dengan bawah ni permukaan rata. Okey, yang ni. Ini dipanggil permukaan melengkung. Okey, begitu juga dengan kon. Kon sini adalah permukaan melengkung. Dalam ni adalah permukaan rata. Untuk bola, semua sekali adalah permukaan melengkung. Okey, seterusnya. Okey, raja di sebelah menunjukkan suatu sukuan silinder tegak dengan tapak mengufuk. Tapak mengufuk PQRS. Dekat mana tu PQRS? Okey ni. PQRS. Warna merah ni. Ini panggil tapak mengufuk. Mengufuk ni maksudnya atas lantai. Nak senang dia atas lantai. Mengufuk. Okey, kemudian kita ada PSTU. PSTU ialah satah mencancang. Mencancang ni ialah apa? Yang menegak. Ni, berdiri tegak ni. Yang menegak ni panggil mencancang. Dan akhir sekali kita ada QRTU, permukaan melengkung. Okey, kamu tengok yang ni. Yang ni. Okey, lepas tu yang ni. Okey, jadi yang ni permukaan melengkung yang ni dalam ni. Boleh lorekkan. Ni cikgu tak lorekkan. Sebab nanti tak nampak huruf-huruf. Jadi warna kuning ni melengkung. Okey, jadi cikgu harap kamu kena ingat ya. Okey, mengufuk sama juga dengan atas lantai. Okey, kalau mencancang ni tegak. Macam kamu buat dinding rumah. Ini lantai rumah, ini dinding rumah ialah mencancang. Okey, melengkung ni macam awning kamu lah. Awning rumah kamu. Okey, seterusnya. Okey, satah. Bila kita sebut satah, satah ialah permukaan rata. Bila kata satah je maksudnya permukaan rata. Okey, terdapat 3 jenis satah, itu satah mengufuk. Tadi kita dah bincang dah, yang atas lantai. Satah mencancang, yang tegak. Kemudian satah condong. Condong maksudnya apa? Yang sengit tu. Okey, kita akan tengok nanti. Kemudian kita ada juga normal. Apa itu normal? Normal kepada satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey, kita tengok satu persatu. Kamu ada gambar ni kan? ABCD. Mana ABCD? Yang warna merah ni. ABCD ni atas lantai kan? Atas lantai kita panggil apa? Kita panggil dia satah mengufuk. Okey, seterusnya. ABF dengan CDE. ABF yang mana? Okey, ABF yang ni. CDE yang ni. Okey. Ni apa? Ni macam dinding rumah kan? Dinding rumah tegak. Jadi ini adalah satah mencancang. Okey, seterusnya. Okey, kita ada yang ni. Ni bumbung rumah kamu. Bumbung kamu sengit kan? Sengit ni dipanggil satah condong. Okey, ni satu warna hijau ni. Kemudian ada lagi satu dekat sini. Ni. Okey, seterusnya.
garis FM dengan EN. FM yang ni, EN yang ni. Dia berserenjang dengan garis AB. Okey, FM serenjang dengan AB. EN serenjang dengan CD. Okey, ini dipanggil apa ni? FM dengan EN ni dikenali sebagai normal. Normal kepada sata ABCD. Okey, kita ada tadi sata ABCD yang bawah ni. Lepas tu kita ada tegak. Bila kita ada garisan tegak ni 90 darjah, garisan kuning ni dipanggil normal kepada sata. Normal kepada sata ialah kita ada sata, kemudian kamu ada garisan tegak. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh satu. Okey. Raja di sebelah menunjukkan kubus. Okey, kamu nak nyatakan normal. Normal kepada sata PQRS. Cuba cari dekat mana PQRS. Yang warna merah ni PQRS. Normal kepada sata PQRS mestilah tegak 90 darjah. 90 darjah. Jadi kamu boleh bayangkan, okey, ni meja. Yang warna merah ni, PQRS ni meja. Okey, sekarang nak letak kaki meja. Mestilah tegak. Macam nak letak tiang kan. Jadi, kamu ambil dekat titik ni, PQRS ni, buat tiang. Okey, ni jawapan dia. Okey. Okey, setiap bucu ni, kamu buat tiang. Kaki meja kamu. Ataupun ni lantai rumah, sekarang kamu naikkan tiang. Okey, ni semua dipanggil normal. Okey, cara nak tulis. Cara nak tulis, kena tulis macam ni. Okey, kamu tengok. Tengok sini, PQRS. Kamu tulis dulu, PQRS. Mesti di belakang. Jadi, PQRS, kamu tulis, dia mesti duduk di belakang. Kemudian kamu tengok P dengan U. Jadi UP. UP. Tak boleh tulis PU. Kalau tulis PU salah. Sebab kamu tengok sini ya TS. TS ni. TS maksudnya S ialah apa? S ialah. Okey. TS bermaksud garis TS berserenjang dengan sata PQRS pada titik S. TS ni macam penyambung di antara garisan dengan sata. Ni S titik dia. Titik yang menyambungkan antara garisan dengan sata. Jadi kena tulis TS. Tak boleh tulis ST. Okey, jadi PQRS di belakang. Kemudian kamu cari huruf yang sepadan dengan dia. Macam ni, UP, VQ, WR, TS. Okey, cikgu harap lepas ni kamu boleh buat soalan seterusnya. Okey, kita ada B. Sama juga, kita nak nyatakan normal kepada sata PSTU. Sata PSTU ni sata apa? Sata mencancang. Sebab dia tegak dinding. Dinding rumah kamu. Okey, sekarang nak buat tiang. Buat tiang dia macam mana? Okey, kamu anggap ni macam meja kamu pun tak apa. Okey, jadi kaki dia mesti lurus macam ni kan? Okey, ni jawapan dia. Jadi, dekat titik PSTU tu, kamu buat 90 darjah. Buat tiang. Ataupun buat kaki meja tu. Okey, jadi kamu ada 4. Okey, macam mana cara tulis? PSTU dekat belakang. PSTU. Tulis di belakang. Okey, cari P dengan siapa? P dengan Q. Kaki dia. Okey, jadi tulis apa? QP. Tulis VU. U adalah titik yang menyambungkan antara garisan VU dengan satah PSTU.
Okey, seterusnya. Kita masih mencari normal kepada SATA. Okey, untuk C, SATA kita ialah RSTW. Okey, RSTW. Okey, ni SATA ni. Okey, jadi kamu kena imagine lah. Okey, ni kamu punya meja, kaki meja kamu dekat mana? Okey, ni jawapan dia. Okey, kita akan guna RSTW. RSTW. Itu adalah bucu-bucu yang kamu akan buat garisan. Okey, garisan akan berada di sini. Nampak? Dia jadi macam meja, betul ada kaki kuning ni. Okey, cara nak tulis ialah apa? QR. QR. R adalah titik dia. Okey, cikgu nak ingatkan balik, tak boleh tulis RQ. Tulis RQ salah. Okey, dia mesti QR. Tengok sini. RSTW, semua di belakang. RSTW. Semua di belakang. Okey, seterusnya D. Nak nyatakan normal kepada SATA QRTU. Ni SATA condong. SATA condong ni macam mana? Ni jawapan dia. Okay, cikgu bawa keluar gambar ni. Ni gambar condong ni. Dia mesti 90 darjah kan? Jadi, okay, garisan dia. Okay, dari bawah, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi 90 darjah. Okay, tadi yang awal-awal tu kita ada kan garisan dekat tengah tu. 90 darjah. Kalau nak buat dekat sini, dia kena jadi macam ni. Tapi kalau dekat gambar, dekat sini, tak ada kan? Tak ada huruf. Jadi, kamu kena pilih yang ada huruf. Jadi, macam ni. Lepas tu dari bawah. Untuk garisan ni lah. Okey, dari atas dia akan naik macam ni. Okey, untuk garisan yang ni. Okey, jadi jawapan dia adalah apa? PV. Atas dan bawah. Okey, untuk garisan satu lagi. Kita akan dapat jawapan apa? Okey, untuk garisan TR, kita akan dapat SW. Okey, seterusnya. Apakah yang anda faham tentang unjuran ortogon? Apa itu unjuran ortogon? Jom kita tengok. Okey, PQ ialah satu garis lurus dengan keadaan titik Q berada pada SATA mengufuk ABCD. Ni SATA mengufuk kamu ABCD. Mengufuk atas lantai. Sekarang ni objek kamu. Ni objek kamu kena pada SATA ni. Okey. Jadi kita kena lukis normal. Tadi kita belajar tak ada objek kan? Kita ada SATA. Kemudian kita lukis normal. SATA ni ABCD ni macam meja. Kemudian kita lukis kaki meja kan? Okey. Jadi untuk kes ni, kita mula dari objek dulu. Okey, katakan kamu ada pensel ni. PQ ni pensel. Jadi dari pensel ni turun ke bawah. Lukis garisan turun ke bawah mesti 90 darjah. Tegak. Dia akan tegak pada SATA mengufuk. Jadi PR ialah normal. Garis normal kepada SATA ABCD. Okey. Kemudian, kita akan dapati unjuran ortogon kita ialah PQ. Unjuran ortogon ialah QR. Ni macam bayang lah. Ni kamu ada torchlight. Okey. Jadi ni bayang. Bayang kamu panjang ni saja. Dia tak semestinya sama. Kalau kamu tengok ni panjang ni. Katakan ni 10 cm. Bayang kamu mungkin 7 cm saja. Sebab apa? Kamu kena lukis normal, dia turun ke bawah. Garisan ni, walaupun panjang, bila dia ikut normal, dia akan jadi panjang ni saja. QR ni unjuran ortogon. Okey, seterusnya. Kita ada gambar ni pula. Dalam Raja 2, garis PR dan QS adalah normal. Okey, kita ada PR dengan QS.
Okey, ni objek. Katakan ni pensel kamu atau pembaris kamu. Kamu pegang dia condong. Okey. Kamu nak cari unjuran ortogon, kamu kena dari objek ni, lukis dia lurus ke bawah. Buat tiang. Buat tiang mesti 90 darjah pada satah mengufuk. Bila lukis ke bawah, Q pun lukis ke bawah, garisan ni dipanggil normal. Iaitu PR dengan QS. Okey. Dan terhasil SR ni dipanggil unjuran ortogon. Okey. Tadi rajah 1 dan 2 kita tengok unjuran ortogon bagi garis. Satu garis. Sekarang ni kita nak tengok 2 dimensi atau objek 3 dimensi. 2 dimensi ni apa? Ni macam ni kertas kamu. Okey, ni kita baca ni nah. Okey, dalam rajah 3 ni, rajah 3 ni. Dia dalam keadaan satah mencancang. Okey, mencancang. Objek dia adalah PQRS. Okey, ni objek dia. Objek ni objek kamu PQRS. Ni macam meja sekarang nak buat kaki. Nak buat kaki, kamu akan lukis kaki dia. Jadi, kamu punya unjuran ortogon kamu yang ni. Dia akan, ni lah. Dia akan mencancang jugalah. Kamu letak lampu suluh dekat sini. Akan jadi sama saiz. Okey, ataupun kamu boleh tengok dalam keadaan macam ni pun tak ada masalah. Okey. Kalau kamu pusingkan gambar ni, ni objek kamu. Bila lukis dia akan turun ke bawah. Turun ke bawah, jadilah ni satah mengufuk kan. Jadi kamu ambil masa kamu, kalau tak boleh tengok dalam keadaan mencancang, kamu tengok dia pusingkan gambar, boleh tengok ni duduk atas. Okey. Jadi gambar yang akan turun macam ni. Ataupun kamu boleh anggap, okey, ni acuan kuih kamu. Acuan kuih 4 segi. Bila tekan dekat doh kamu tu, dia akan jadi sama besar. Dapatlah besar ni. Okey, seterusnya. Untuk rajah 4. Rajah 4 dia letak atas. Okey, dia letak atas. Jadi, ni senang sikit tengok. Jadi, turun je bawah. Turun bawah. Macam ni acuan kuih kamu. Tekan dekat bawah ni. Bawa turun acuan ni. Dia akan jadi bentuk ni. Sama saiz. Okey, dia akan jadi sama saiz. Jadi, unjuran ortogon kamu ialah RSTU. Yang warna peach. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu ni cikgu nak bagi tahu yang ni semua dipanggil apa? Ni semua ni garisan tegak ni. Ini dia panggil apa? Normal. Okey, cara nak tulis macam mana? Okey, dekat sini ya, kita ada ER. Tulis ER. Yang bucu ni semua tulis belakang. Tengok. Tengok ni. RSTU. Sama kan? RSTU. Objek kita EFGH. EFGH. Okey, dia akan ambil balik. Okey. Seterusnya. Okey, rajah 3 pun macam tu juga. Okey, jadi kamu tengoklah tadi sebelum tu kita dah belajar dah kan? Kalau kamu ingat sebelum ni, slide yang sebelum ni kita cakap kita ambil daripada apa tadi? Kita ambil daripada satah mengufuk, lepas tu yang ni meja, lepas tu kita buat dia punya apa? Dia punya tiang tu kan? Okey. Kita ambil yang RSTU ni kena tulis belakang kan? Tengok ni RSTU tulis belakang. Tadi awal-awal tadi kita belajar tu satah mengufuk. Okey. Tapi untuk cari
unjuran ortogon ni boleh juga guna kaedah tadi ataupun kamu tengok sini. Ambil objek dulu. Tadi kita belajar ambil satah mengufuk dulu kan. Okey, kalau nak untuk unjuran ortogon kamu ambil objek dulu. Objek ialah EFGH. EFGH. Lepas tu tengok padanan dia. Normal dia, normal kepada satah akan jadi ER. Okey. Kemudian FS, GT, HU. Okey, tak apa. Tengok banyak-banyak kali, lama-lama boleh faham. Okey, seterusnya. Yang ni dalam bentuk 3 dimensi cuboid. Okey, kita ada rajah 5. Kamu perhatikan elok-elok. Okey, normal kepada satah. Objek cuboid. Cuboid kamu yang mana? Yang ni. Yang warna biru ni objek. Dia turun ke bawah. Macam kamu bubur torchlight dekat atas, kamu akan dapat bayang. Ataupun kamu boleh anggap ni acuan kuih kamu. Bila kamu bawa turun acuan kuih ni, dia akan dapat bentuk macam ni kan. Tapi dia akan dapat dalam bentuk apa? 2 dimensi macam kertas. Dia tak ada tebal. Kalau ni ada tebal kan? UP, VQ. Tapi untuk unjuran ortogon, dia akan dapat dalam bentuk macam ni lah. Dalam bentuk 2 dimensi macam ni. Okey. Jadi, untuk cuboid, kamu punya normal, kamu apa? Okey, kamu akan dapat PA. P turun ke A. UP semua turun ke A. Kemudian VQ turun ke B. Kamu akan ambil QB. Kemudian kamu ambil RC. SD. Okey. Unjuran ortogon pada satah akan dapat yang warna peach ni. A, B, C, D. Okey, ni rajah 6. Ni mencancang. Dalam keadaan mencancang. Jadi gambar ni maksudnya kamu letak torchlight dekat sini. Gambar tu akan macam ni. Dia akan dapat gambar pun dalam bentuk mencancang. Kamu punya unjuran ortogon dalam bentuk mencancang. Ataupun kalau susah sangat, kamu boleh tukar dia. Bagi dia duduk atas, boleh nampak macam ni. Lepas habis tukar kedudukan dia, kamu boleh pusing balik. Oh, macam ni. Okey, jadi unjuran ortogon kamu yang warna peach ni. Turun semua. Buat normal, kamu akan dapat gambar L ni. Okey, contoh 3. Setiap rajah berikut menunjukkan unjuran suatu objek pada satah mencancang atau satah mengufuk. Yang ni A ni, panggil satah apa ni? Mencancang sebab tegak. B ni, satah mengufuk. Warna putih ni satah mengufuk. Atas lantai. Yang ni pun C mengufuk. Atas lantai. Okey. Tentukan hasil dia. Ini objek. Ni tengok dia tunjuk arrow. Macam ada cahaya lah. Ni macam kita tengok arah ni. Kalau tengok arah ni. Kamu punya unjuran ortogon warna peach ni. Betul tak dia tanya? Ya. Kamu tengok sebab apa? Sama saiz. Sama besar. Okey. B ni. Betul tak? Dari atas kamu tengok. Kamu akan dapat bentuk macam ni. Dia ada garisan. Sebab apa garisan? Sebab ni. Garisan ni boleh nampak. Yang ni kita akan belajar lebih lanjut. Yang penting kamu dapat bentuk ni. Sama besar. Okey, C. C bukan. Sebab apa? Garis yang diunjurkan dari objek bukan satah kepada satah bukan normal. Apa maksud dia? Dia sepatutnya dia kena turun tegak ni. Turun straight, tegak. Yang ni dia pergi turun condong ni. Makin besar pula. Jadi salah. Tengok ni. Semua turun ke bawah. Normal. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih.